Saat dan ketika ini mungkin tengah terfikir, apakah hala tuju masa depan mereka? Nak sambung belajar atau nak bekerja? Ya, ataupun mungkin ada perkara yang lain lah. Sebab sekarang ni kan macam era di zaman yang baru kan. Dan juga perbezaan-perbezaan ini yang kita nak raikan. Tiada pilihan yang betul pada ketika ini, saya percayalah. Maksudnya, ataupun tiada pilihan yang salah lah. Semua pilihan ni boleh membawa kepada satu perkara yang betul nanti. Okey? Dan kita akan ada perbincangan. Kita nak alu-alukan terlebih dahulu kehadiran Cik Saiful Reza Muhammad, Pemangku Pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya dari UIE Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami, Cik Saiful. Terima kasih menjemput. Baik, sebelum kita nak panjangkan perbincangan ini, kita nak bawakan dulu pemerhatian penonton tentang satu VT ini ataupun bingkisan ini berkenaan dengan perancangan selepas SPM. Saksikan. Apa yang korang buat lepas SPM? Yang pertama, pergi cari kerja part time. Tak kisahlah kerja rider ke, untuk tambah pengalaman supaya boleh masuk dalam resume. Yang kedua, pergi join kelas online. Sekarang banyak sangat kelas online. Tambahlah skill, kelas fotografer ke, kelas videografer ke, kelas marketing ke. Yang ketiga, ikut minat dan skill yang you ada. Contoh, kalau you minat atau you ada skill dalam specific area, cuba search course yang berkaitan dengan bidang and skill yang you minat tu. Yang keempat, apply banyak-banyak tempat. Jangan just apply dekat satu tempat je. Nanti bila dah dapat banyak offer tu, korang boleh compare yang mana yang terbaik untuk korang nak further study. Kalau awak dah habis SPM, tak tahu nak buat apa, awak ada pilihan. Yang pertama, sama ada awak bekerja, ataupun yang kedua, awak tunggu panggilan untuk awak sambung belajar. Kalau awak target lepas habis belajar awak nak kerja, ini antara program yang saya sebagai cikgu boleh sarankan kepada awak. Kiranya awak nak laluan fast track untuk awak sambung degree, okey, ini antara pilihan yang terbaik untuk awak. UPU dah tak buka lagi dah rayuan selepas keputusan rayuan dah keluar. Maknanya bagi sesiapa yang gagal, you all boleh cuba buat permohonan melalui institusi yang menawarkan program-program tertentu. Perancangan saya selepas SPM ialah untuk sambung belajar dalam bidang kejuruteraan elektrik. Jadi, mengapa saya pilih bidang kejuruteraan elektrik? Saya sejak sekolah menengah lagi memang suka atau berminat dalam subjek fizik, terutamanya dalam topik-topik seperti elektrik dan elektronik. Perancangan saya adalah untuk menjalankan program asasi di universiti ataupun A-level. Saya lepas SPM ialah nak dapatkan scholarship untuk belajar dekat overseas dalam course chemical engineering. Kenapa? Sebab I want to be the future engineer and make a new renewable energy to replace the sources of energy nowadays. Saya nak belajar foundation in arts, lepas tu nak sambung degree in masscom. Kerana saya dah lama minat dalam bidang-bidang masscom ni daripada tingkatan 4. Jadi saya nak jadi journalist. Saya nak sambung pengajian saya dalam bidang art and design, tapi disebabkan zaman COVID yang melanda, keluarga sarankan saya sambung dalam bidang logistik disebabkan logistik ni ada mempunyai peluang pekerjaan yang besar, dan saya buat pengkajian dan research dekat internet, dan memang logistik ni adalah satu bidang yang mempunyai peluang pekerjaan yang sangat luas lah. Jadi insya-Allah saya akan cuba pilih bidang yang keluarga saya pilih. Itu dia tadi antara impian dan hala tuju lepasan SPM. Bagaimana mereka memikirkan tentang masa depan mereka. Bak kata Hanif tadilah, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Betul. Nak bekerja ataupun nak menyambung pengajian. Hari ini kita terus nak bersama dengan Cik Saiful. Bercerita tentang membina masa depan. Kita nak tahu hala tuju seseorang itu. Sebab setiap daripada individu ini ada mungkin masa depan yang berbeza. Impian yang berbeza. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat sama ada bekerja ataupun
belajar ini, menyambung pengajian ini, kedua-duanya pilihan masing-masing. Bagaimana kita nak melihat? Okey, terima kasih Rina, Hanif, kan? Sedang penonton di luar sana. Tahniah terlebih dahulu adik-adik kita yang baru saja ambil result SPM. Satu persoalan yang cukup baik dan dijawab pun tadi sebenarnya. Tidak ada betul, tidak ada salah. It's long debate sebenarnya. Masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi saya suka melihat dalam konteks sebenarnya ilmu sebagai penyuluh kehidupan. Dia tidak ada betul salah, tapi dia ada pro and cons juga. Dan kita bila bercakap pasal kerjaya ni, dia satu perkara yang sangat dinamik dan berubah ikut arus masa. Lihat informasi dan exposure yang seseorang tu ada. Sebab tu kadang-kadang kita lihat di Malaysia, sebelum kita nak jawab tu juga, ada yang orang belajar lain, kerja lain. Setuju. Maknanya masa tu aspirasi dia berbeza, tapi dia terekspos kepada satu suasana bentuk kerjaya yang merangsang aspirasi yang mungkin berbeza. Kematangan ada datang dan info baru datang, maka dia punya keputusan lebih decisif lah untuk kadang-kadang merungkah arus yang mana jauh beza. Satu bidang baru, belajar benda baru. Sama dalam konteks dilema sama ada nak kerja ataupun belajar terus. Baik. Umumnya belajar dan kita lihat dalam belajar, maknanya nak terus kepada belajar dulu, kita tengok ada orang yang masa dia belajar dia dah start buat bisnes. Tak ada masalah. Kat situ dia dah smart lah. Dia belajar, dia slowly buat bisnes, dan di universiti sekarang kebanyakan memang ada pusat yang membangunkan bakat-bakat ke arah keusahawanan. Sebab prospek kerjaya terlalu besar. Tak semestinya dengan belajar tu kita end up dalam bidang kita. Ada yang belajar, get the knowledge, fundamental tu dia dah settlekan, dah siap, ilmu penyuluh kehidupan kan. Dan sebenarnya belajar ni dia punya konteks bukan saja kelulusan, degree dan sebagainya. Di situ adalah konteks tentang kehidupan, networking, sama ada knowledge soft skill yang dibangunkan, leadership dan sebagainya. Maka selepas itu dia buat keputusan nak straight away buat bisnes. Go ahead, tak ada masalah. Dia yang pergi kepada bekerja nak terus, buat bisnes terus dan sebagainya. Ada yang step macam tu juga sebab mungkin tuntutan hidup. Kadang-kadang background keluarga tak berapa orang call supportive, maka dia terpaksalah kerja dulu, what we call support keluarga dia, ataupun memang passion dia, ataupun dia dah start zaman sekolah lagi, dia dah ada income dan itu yang memberi aspirasi dia, dan dia rasa apa nak pening-pening kepala. Tiba-tiba dia kata income dia lagi besar daripada orang bekerja. Dia nak straight forward. Tak ada masalah, tapi sooner or later dia still perlukan pendidikan, because pendidikan dalam konteks masyarakat kita mengangkat social status. Setuju. Social status, orang lihat, bahkan menantu pun dia lihat budak ni dulu mengaji macam mana, setakat bagaimana. Kerja belakang cerita dulu, belajar ke tak belajar, ada background pendidikan ke tak ada background pendidikan. At the end of the day, akan dalam konteks social status tu dipandang. So dia buat bisnes dan sebagainya, dan ada juga orang yang dia buat bisnes tapi slowly dia akan pergi ke arah belajar, sama ada part time dan sebagainya, or dia punya bisnes dah berkembang maju, nothing yang dia rasa bidang perniagaan ni dia dah fingertips lah, kencang. So dia nak masuk kepada dunia pendidikan kemudiannya. Tak ada masalah. Cuma kemahuan dan keperluan sendiri. Cik Saiful, saya nak bawa kepada satu perbincangan sebab ni lepasan SPM berusia 18 tahun mungkin pada tahun ini kan, dan ibu bapa pastinya masih lagi nak membentuk mereka ni, sangat diperlukan. Saya nak tanya batasan ni mungkin sebab ramai ibu bapa juga yang menonton. Betul. Di antara minat anak itu untuk sama belajar ke arah mana, mereka 18 tahun remaja, saya dulu pun mungkin nak jadi lain. Jadi apa tuan ni? Nak jadi seorang angkasawan. Tapi rupa-rupanya minat lain pula kan. Pada 18 tahun lain minatnya. 21-22 tahun lain minatnya. Di mana batasan ataupun garisan ibu bapa untuk membentuk kecenderungan minat seorang anak itu? Kita tak nak memaksa mereka, tapi kita nak mereka juga ada keperluan, tapi kita nak mereka juga berjaya menjadi seorang yang baik satu hari nanti. Hanif, you hitting a really important punya question by the way. Sebab Malaysia ni kita jarang nak bercakap tentang pembangunan bakat. And kita follow the flow, and basically masa budak-budak tu kat bangku sekolah kita asyik fokus akademik. Okey, di mana batasan? Sebenarnya mengikut ni teori dalam psikologi dan kaunseling, pembangunan kerjaya berlaku sejak budak tu masih kecil. No specific age, but they started to understand pekerjaan ibu ayah dia. So dia tengok mak ayah dia, sama ada dia aspirasi nak jadi macam mak ayah dia ataupun tidak. Rina, for example, ada anak. Anak dia kat TV, kat rumah tengok, mama keluar TV lah. Kan, mama Pita bercakap, orang suka nak jadi macam mama lah. Cantik. Itu dah sebenarnya, nak cerita batasan itu permulaan tu. Dan macam saya katakan tadi, exposure dan informasi itu membentuk. Membentuk. That is why tanpa kita sedar kadang-kadang anak-anak kita terekspos dengan pelbagai. That is why budak-budak sekarang yang generation disebabkan ledakan teknologi, informasi mudah didapati, somehow
aspirasi mereka ataupun kerjaya informasi mereka lebih besar. That's why kadang-kadang tak boleh pandang rendah kepada informasi yang mereka ada. Setuju. Dan ibu bapa yang kadang-kala terperangkap dengan corak trend ataupun job market yang lama, kat situ akan ada konflik juga. Tapi Hanif, yang menariknya mengikut kajian, orang Asia ni sebenarnya dalam konteks psikologi counselling bukan Malaysia saja. Memang decision making orang Asia ni ada strongly influenced by parents. Itu secara budayanya. Secara budaya memang mak ayah pun. Betul. Kalau kita lihat konteks lepas SPM ni, yang banyak dah start apa consultation, nak booking masa saya bukannya anak-anak. Mak ayah bila kita join program Jom Masuk Universiti yang bertandang kepada booth, yang tanya soalan kan, demi soalan, nak explore semua. Kadang-kadang mak ayah lebih daripada apa yang anak punya persoalan. Seolah-olah membina masa depan itu adalah melalui keputusan ibu bapa itu sendiri. Tapi seharusnya untuk menentukan masa depan ini perlu individu itu sendiri tahu apa yang dikenakinya. Dalam situasi ini, bagaimana sebenarnya kalau nak memilih sesuatu kursus, adakah seseorang individu ataupun lepasan SPM ini mereka harus fikirkan apakah yang tengah trend ketika ini pekerjaannya, ataupun mengikut sahaja kemahuan ataupun bak kata Hanif lah, kadang-kadang umur 18 berbeza pula minatnya, kecenderungannya. Jadi dalam situasi ini juga satu dilema, Cik Saiful. Bagaimana? Okey, Lina, you also hitting a very significant question yang sebenarnya the word dilema tu memang pasti dan pasti sebab budak-budak lepasan SPM ni with whatever dia punya result, dia ada banyak choices. Okey, so nak tengok sekarang ke macam mana. Jadi dalam konteks counselling pun sebenarnya apabila kita buat counselling kerjaya, kita akan mengenal pasti apa yang dia punya interest, dia punya personality bagaimana, kebolehan aptitude dia bagaimana, career values dia bagaimana, dan kita akan cuba matching dengan prospek. Jadi bila bercakap pasal market, agak big risiko kalau kita tengok market sekarang sebenarnya. Okey. The best adalah kita forecasting. Jadi kita memang kena forecast apa yang bakal berlaku mungkin dalam 5-6 tahun ataupun 10 tahun akan datang. So forecasting ni sebenarnya amat mudah buat negara kita sebab kita ada negara yang memang agak mendahului dalam konteks kerjaya ataupun teknologi dan sebagainya. Kita can always use US punya career related portals, website yang sebenarnya dia dah banyak bercerita tentang future of works. Jadi kalau nak forecasting ni, better kita 5 ke 10 tahunan untuk mendapat bayangan, dan kita kena, of course lah, analisis ni bila 7-18 tahun dia memanglah tidak begitu detail. That's why dalam konteks kerjaya pun kita tak boleh serah bulat-bulat kepada adik-adik kita ni. And the best part untuk adik-adik pun sebenarnya dalam konteks pemilihan yang dilema tadi, disarankan memang bercakap dengan orang yang lebih dewasa daripada kita. Bill Gates for example, macam mana dia boleh buat satu keputusan kerjaya yang luar biasa. Ramai orang-orang hebat yang kita tengok di luar sana, yang mana keputusan mereka dipengaruhi oleh bukan rakan sebaya. Kalau rakan sebaya, jawapan dia lebih kurang sama. Dan orang-orang hebat tu kita tengok macam Bill Gates, kawan-kawan sekeliling adalah mereka yang 5 mungkin 6 tahun lebih dewasa daripada mereka. Mereka yang dalam proses dah melalui. Betul. Jadi kita kat belakang tengok whatever success ke failure pun still a good lesson for us. So dalam career counselling memang kita agak suka buat forecasting juga. Jangan lihat yang terkini sebab dia akan orang kata big risk. Kan? Dia sangat dynamic, volatile. So dia akan berubah-ubah. Macam ni rupanya bercakap dengan kaunselor. Itulah. Okey, baik. Cik Saiful, saya nak melihat kepada satu perkara inilah. Bila kita fokus, kita menjangkakan pada satu karier. Sebab apabila kita mengenai mereka yang kita ingin bentuk ini baru lepas SPM, mereka nak masuk meneroka ke alam baharu ni, satu keputusan yang berbeza berbanding dengan sesi persekolahan dah lama, dah rasa kan, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Macam mana nak tahu bahawa ini satu keputusan yang betul di tahap mana risiko tu kita dah ambil sampai kita perlu mengubah keputusan tersebut, atau apa arasnya itu, Cik Saiful? Okey, satu soalan yang begitu baik juga. Sebenarnya dalam konteks ni saya sendiri pun, kita sebagai pengamal kita tengok ada dua perspektif. Satu dalam bentuk suggestion, saringan dan teori. Satu lagi nasihat yang secara praktikal. Kita mula dengan teori dululah. Like I said, exposure dan information sangat penting. Sebenarnya di luar sana terlalu banyak informasi yang berkaitan kerjaya. Globally pun sebenarnya macam for example World Economic Forum. Bukan sahaja dia cerita pasal market di Malaysia, satu dunia. Industri apa yang besar, industri apa yang berkembang, industri apa yang bertahan. Bahkan dia dah buat satu kajian industri apa ataupun pekerjaan apa yang mungkin lapuk dek zaman, dah tak lagi relevan.
Simply Google, dan budak-budak sekarang ni, generasi sekarang ni sangat beruntung berbanding dengan kita dulu-dulu. Mentaliti lebih kurang sama je kot. Okey. Kan tadi ada VT cerita pasal beasiswa kan, contoh. Kalau kita terperangkap dengan idea yang lama, kan, kita akan dengarlah jawapan macam GPA, MARA dan sebagainya. Betul. Sedangkan sekolah sekarang ni banyak. Kan, cuma bezanya bagaimana nak tahu tak tahu. Kan kadang-kadang informasi itulah maknanya kalau GPA, SPA senang. Dan syarikat menawarkan pelbagai scholarship dan you kena masuklah syarikat punya web. Dan memang kena buat homework. Hari ni mungkin nak masuk Saint Nabi, minggu depan Maybank, minggu depan, setiap hari lah maknanya you buat homework sikit. Kan? Setiap company dia ada menawarkan peluang. Okey, bila cakap pasal konteks yang saya kata praktikal, kan, saya suka petik Jack Ma sebenarnya. Dan ada asas dia juga. Jack Ma dia kata sebelum umur 30 tahun kadang-kadang you tak tahu apa yang terbaik bagi you. Setuju lah. Kadang-kadang dia ada aspirasi, belum buat. Sebab tu ramai juga budak yang pergi pada praktikum. Dia ada aspirasi, contoh dia ambil accounting. Oh, glamour kan, ambil accounting glamour. Kan? Dan dia nampak, oh, prospek sangat promising, boleh jadi chartered accountant dan sebagainya. Tapi bila undergo 6 bulan punya practical training, baru dia rasa, tak boleh pergilah, tak boleh go. Aspirasi dan praktikal dua benda berbeza. Tiba-tiba dia kata dengan manajemen, sebenarnya saya lagi suka berkomunikasi, tolong orang buat services. Dia nak change daripada accountant kepada HR, contoh. Ini real case berlaku. Ini lebih praktikal lah. Praktikal. So Jack Ma kata, sebelum umur 30, kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik, start doing. Buat dulu, baru rasa, baru tahu, and then buat decision. Okey. Baik. Saya kira ini juga satu proses yang panjang lah. Kalau kita nak fikirkan tentang masa depan, bukan hari ini saja kita dapat menentukan 10 tahun lagi kita jadi apa, tetapi mengikut kepada peredaran dan juga trend. Betul ya, Cik Syaiful? Apapun terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Syaiful Reza Muhammad, pemangku pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UIA Malaysia. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Okey.